Dan ada pada satu Jumaat tu ketika saya hendak menunaikan solat Jumaat di masjid di Pekan Lahad Datu, saya didatangi oleh seorang pakcik. Dia merupakan orang Lahad Datu, orang tempatan. Dia kata dia kenal saya sebab selalu tengok kat TV kan. Dan dia ajak makan ke rumah. Mula-mula saya agak malu. Saya macam mana nak menolak. Cuma apabila dia katakan bahawa dia nak tunjukkan makanan-makanan tradisional Suluk, terus saya cakap boleh juga. Saya sampai ke Lahad Datu tanpa mengetahui apa itu bangsa Suluk. Saya tidak dapat menafikan saya ada sikap prejudis pada awalnya terhadap mereka. Tanggapan mereka ini ganas dan bengis. Mana tidaknya mereka mempunyai hubungan persaudaraan dengan golongan militan yang menceroboh dan menyerang negara kita. Jadi saya berpendapat penting bagi saya mengenali sendiri bangsa Suluk ini dalam usaha memahami kompleksiti isu tuntutan dan pencerobohan peganas Suluk. Oleh itu, jemputan untuk makan tengah hari dengan Pakcik Hassan G. Barullah ini saya harus terima dengan tangan terbuka. Wanita titian ini menggigilkan kaki saya. Gayat, takut tersalah langkah, termasuk saya ke dalam pantai Laut Suluk ini. Makanan orang Suluk agak mudah. Lebih kurang sama seperti apa yang saya selalu makan di kampung saya di Kedah. Sedap. Apa yang penting bukan mengenai kesedapan makanan, tetapi keikhlasan pengurusi JKK Kampung Air ini mengajak saya makan di rumahnya. Dan keikhlasan itu juga membuka mata saya mengenai kaum Suluk yang ketika itu berdepan stigma dan tanggapan negatif seluruh negara. Selesai makan, pakcik ini mula buka cerita. Hassan G sebenarnya sudah lama menetap di tanah Sabah. Sejak meninggalkan tanah leluhur di selatan Filipina, dia sudah tidak kembali ke sana. Malah berkeluarga dan beranak pinak di sini. Dia dan seluruh keluarganya merupakan rakyat Malaysia. Tambahnya lagi, memang terdapat ramai pendatang asing selatan Filipina yang mudah menyelusup masuk ke perairan Sabah. Mereka juga mempunyai ramai sanak saudara di sini. Kalau polis buat operasi, mereka selalunya bersembunyi di hutan bakau tidak jauh dari sini. Selain Lahad Datu, saya dan rakan setugas Rizal turut sempat melawat meninjau ke beberapa bandar-bandar di sekitar pantai timur Sabah seperti Sandakan, Tawau, Kunak, dan kami juga sempat ke Semporna di mana Semporna juga turut terjejas akibat insiden pencerobohan ini, dan kami sempat melawat satu kampung yang bernama Kampung Senalang. Dan kampung ini menjadi saksi di mana 200 orang-orang kampung dijadikan tebusan oleh seorang peganas Filipina. Kampung Senalang, Semporna. Menyaksikan 200 warga kampung ini menjadi tahanan peganas Filipina. Ibarat nyawa di hujung tanduk, mereka tekad bangkit menentang. Tanpa senjata, akhirnya pergelutan antara peganas Filipina ini dan penduduk kampung berakhir. Antara yang bangkit menentang, Saparudin Dohatam. Tidak bagus sudah pikirannya. Pasal kami ini mau tidak mau memang habis mati di situ olehnya. Kalau ada polis datang sudah, memang dia timbak sembarang sudah itu kami itu. Nah begitu. Sekalinya saya punya kawan, nah macam mana? Pasal banyak kami. Senapang di dianuknya satu, dipikulnya satu, yang pendek punya, yang besar dia punya peluru. Nah begitu. Sekalinya aku bilang ini kita ini mau tidak mau mati semua olehnya. Nah begitu. Nah macam mana? Nah kalau boleh kita senapang sama dia ini, biarlah kita bertaruh nyawa.
Pasal kita ini tidak ada apa-apa. Episod tebusan ini berakhir apabila pengganas Sulu yang turut menetap di kampung ini ditewaskan. Walaupun pengganas yang digelar Ustaz ini berjaya ditumpaskan, Safrudin mengakui masih tidak dapat tidur lena, bimbang episod sama berulang. Okey, masa tu kami sedang melakukan liputan mengenai pilihan raya umum ke-13 di Sabah dan kebetulan masa tu kami berada di Lahad Datu dan kami menerima pelawaan daripada Angkatan Tentera Malaysia untuk membuat liputan mengenai undi pos di Kampung Tanduo. Pasnya sebelum ini saya dapat dengar bahawa tim pertama dan tim kedua daripada tim awal ni tidak berjaya masuk ke Kampung Tanduo. So kami pun merebut peluang ini untuk memasuki Kampung Tanduo untuk melihat mungkin pasca insiden Lahad Datu keadaan yang berlaku di Kampung Tanduo. Setelah dua wartawan kami cuba untuk memasuki Kampung Tanduo, akhirnya saya berjaya masuk ke lokasi pertama mendaratnya pengganas Sulu. Tiada lagi kampung di sini, hanya ada kem tentera ini. Kem ini dinamakan Kem Taktikal Kampung Tanduo diwujudkan bagi menempatkan kekuatan tentera yang mengawasi perairan ini. Lokasi pertama mendaratnya pengganas-pengganas Sulu Filipina. Kampung Tanduo merupakan lokasi pertama pendaratan pengganas Sulu di Lahad Datu dan telah diisytiharkan sebagai tidak selamat diami oleh penduduk di sini. Namun kita melihat perubahan yang besar pada hari ini. Kampung Tanduo telah berubah wajah menjadi kem Kampung Tanduo yang menempatkan kira-kira 200 anggota pasukan tentera di sini bagi menjamin keselamatan penduduk di Felda Sahabat dan juga Lahad Datu. Pada mulanya saya agak cemas memasuki kawasan ini. Saya dapat bayangkan huru-hara sewaktu kawasan ini digelar Ground Zero tidak lama dulu. Namun setelah melihat begitu ramai anggota keselamatan, perasaan cemas saya perlahan-lahan hilang. Antara anggota yang ditugaskan di kem ini ialah Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Madzin. Bagi Zulkifli, bertugas di Kampung Tanduo cukup bermakna bagi beliau dan pasukan keselamatan negara. Kerana di sinilah mulanya betapa pihak pengganas yang menceroboh kedaulatan kita. Dan di sinilah kita lancarkan operasi ofensif untuk memusnah dan menyingkirkan musuh daripada tanah air kita. Untuk memastikan kedaulatan kita terpelihara. Dan kedudukan ini, Kampung Tanduo ini membawa erti yang besar kepada ATM. Dan kita terus berada di lokasi ini. Dan ini adalah secara simboliknya satu lokasi yang agak istimewa bagi ATM. Selesai temu ramah dengan Panglima Angkatan Tentera, saya dan rakan setugas Muhammad Azad Wahab terus mahu beredah segera. Hari semakin gelap. Dan ketika menyusuri jalan-jalan sempit ini, saya ternampak satu rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Saya difahamkan kawasan ini merupakan kawasan tempat tinggal pengganas Sulu yang diketahui mengamalkan ilmu hitam. Mungkin ini rumahnya. Okey, biarpun dengan penubuhan Eskom, namun hasil tinjauan kami mendapati ada juga daripada pihak penduduk yang mendapati masih ada perasaan bimbang dan juga risau tentang tahap keselamatan khususnya di Lahad Datu. Justru mereka berharap bahawa inisiatif ini bukan hanya berhenti setakat itu saja, tapi kawalan keselamatan yang berterusan dan sampai bila-bila. Penubuhan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom menjadi satu titik tolak paling penting dalam usaha menjamin kedaulatan dan keselamatan Sabah. Melalui Eskom, 8 batalion dikerahkan bagi mengawasi kawasan Pantai Timur Sabah sepanjang 1,400 km. Ia dikatakan melibatkan 3,500 anggota keselamatan termasuk disandarkan Tawau dan Lahad Datu. Saya sempat menemu bual Ketua Pengarah Eskom, Datuk Muhammad Mentik, semasa lautan saya ke Lahad Datu.
Dalam temu bual itu, saya dapat mengagak banyak perubahan yang bakal wujud di pantai timur Sabah ini. Selain membawa masuk kekuatan pertahanan, bakal wujud infrastruktur dan pendapatan-pendapatan baru bagi mengurangkan risiko pencerobohan. Ia berdasarkan mandat yang diberikan kepada Eskom untuk mengkaji pendapatan semula bagi penduduk kampung di perkampungan air yang amat terdedah kepada pencerobohan pengganas selatan Filipina. Apa yang berlaku di kampung Simunul sempurna berlaku di kawasan kampung air. Jadi kita tengok, kalau kita tengok daripada segi senario-nya, lanskap di kampung air, kampung Simunul itu begitu banyak sekali rumah. Kepadatan rumah memang amat tinggi situ, rapat dan sebagainya. Jadi sehingga kan tidak boleh terkawal, saya tengok di situ. Paling penting dalam soal ini ialah memulihkan keyakinan penduduk di Sabah. Bagaimana tidak selama ini tiada jaminan terhadap keselamatan penduduk di sini. Dengan adanya Eskom, selain mengembalikan rasa selamat penduduk setempat, ia sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong yang ingin ke negeri itu. Pasti pelaburan masuk meningkat. Pada masa ini, keputusan kerajaan mewujudkan Eskom dilihat terbaik. Pasti penduduk-penduduk di kawasan-kawasan ini turut berbangga dengan usaha ini.